أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah, an yuzkara fiha ismuh, untuk sembahyang dan untuk menyebutkan nama Allah di dalamnya, wa sa'a fi kharabiha, dan dia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Ulaika ma kana lahum, orang-orang itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid itu, ayyadkhuluha illa khaifin, melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah. Bukan secara yang mereka lakukan itu, iaitu masuk untuk merosakkan masjid. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka dengan perbuatan yang demikian akan beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Kelak mereka pula akan mendapat seksa yang amat besar. Ayat ini menyatakan kehormatan masjid. Kehormatan masjid. Masjid tidak boleh diceroboh, tidak boleh diruntuh, dan tidak mesti dijaga kehormatannya. Di dalamnya tempat orang berzikir, tempat orang bersalat. Sesiapa yang merosakkan masjid, merosakkan fungsinya, mereka ini akan dihina di dunia dan di akhirat. Ayat sebelum ni bercakap pasal Yahudi tuduh Nasara, Nasara tuduh Yahudi. Dan orang musyrikin juga menumpang sama, tuduh-nuduh antara satu dengan lain. Masing-masing menafikan iman masing-masing. Yahudi kata orang Nasara tak ada iman. La laisatin nasara ala syai'. Ya, Nasara kata Yahudi tak ada iman. Yahudi kata Nasara tak ada iman. Demikian juga kaum musyrikin yang tidak mengerti apa-apa pun, buta huruf, kitab pun tak ada, dia kata juga tak ada iman. Padahal dia kitab pun tak ada, iman pun dia tak mengerti, juga dia boleh masuk campur. Habis semua sekali pening kepala, pening, sebabnya tak ada iman, habis. Sedangkan mereka itu baca kitab. Jadi bila baca kitab, janganlah sampai begitu sekali, sampai maknanya menafikan iman sehingga tidak ada lagi jalan penyelesaian. Kemudian terus membicarakan masjid, bicarakan kehormatan masjid. Kalangan mufassirin agak sulit untuk melihat hubungan antara ayat ini dengan ayat yang terdahulu. Kita sebutkan sebelum ini kaedah untuk membaca Quran ini, melihat tafsirannya, kita mesti hubungkan antara satu ayat dengan satu ayat, antara satu maqta' dengan maqta', antara surah dengan surah, antara begitulah, supaya kita dapat memahami dengan mudah. Allamah Maududi melihat, kata dia hubungannya dilihat dari sudut ini, dari sudut manusia apabila berkrisis antara satu dengan lain, lalu dia akan hubungkan akidah seorang itu dan ada hubungannya dengan masjid. Apabila dia berkelahi, dia berbeza pendapat tentang perkara akidah, kemana akhirnya? Di masjid. Dia akan runtuhkan masjid, dia tagur masjid, dia menghinakan orang masjid, dia mempertikaikan kewibawaan seorang itu sebagai ahli jamaah masjid. Itu akhirnya ke situ. Maknanya mereka tidak sudah setakat mereka berbeza pendapat dalam soal akidah, tapi mereka mempertikaikan keahlian seorang itu di dalam agama. Oleh yang demikian, mereka sampai pula kepada satu peringkat masjid pun nak diruntuhkan. Pasal apa? Di sinilah puncanya ni. Kekuatan seseorang itu dalam agama berpunca di sini. Untuk mengalahkan lawan, bagaimana caranya? Caranya masjid itu mesti diusahakan, mesti dipertikaikan kewibawaan seorang itu sebagai ahli masjid, sebagai
masjidnya perlu diruntuh dan sebagainya, kata mereka begitu. Jadi inilah ayat ini menyatakan orang ini paling zalim sekali, paling zalim. Sebab apa? Sebabnya kalau dia bertikai, dia berkrisih di luar, selesaikanlah masalah di luar, jangan bawa masalah ke masjid. Bila bawa ke masjid, semua orang masjid terpalit dengan masalah mereka. Masalah mereka di luar. Masalah mereka hakikatnya bukan masalah agama, tapi masalahnya kerana darah, kerana kesombongan antara satu dengan lain. Daripada kesombongan yang mendewakan darah itu sampai pula kepada menafikan iman orang lain, hakikatnya mereka perkara lain di sebalik itu. Tak berhenti setakat mempertikaikan akidah, masuk campur hingga kepada masjid, masuk campur habis masalah masjid. Kita kata kalau bahasa sekarang ni keuangan masjid, kepercayaan, habis semua sekali. Ini paling zalim. Bila dipertikaikan, dibawa isu itu ke masjid, masjid akan runtuh. Masjid akan runtuh. Runtuh masjid artinya fungsi masjid itu tidak berjalan dengan baik. Orang pun tak suka datang ke masjid. Bila dilihat orang masjid ini, orang masjid ini ada masalah ni, masalah macam-macam lagi masalahnya. Jadi kalau begitu, perbuatan ini zalim. Zalim, dia telah menganiayai kepada masjid, menganiayai hakikatnya kepada diri mereka sendiri dan masyarakatnya, kepada akidahnya juga. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa lagi yang lebih zalim? Tak ada lagi lain ni yang paling zalim sekali. Sebab apa? Masalah dia ni masalah darah, masalah keturunan, masalah kesombongannya, habis semua sekali, runtuh masjid. Ini tak patut macam tu, zalim. Ayyuzkara fi hasmuhu, untuk disembahyangkan di dalam masjid, untuk disembahyang, untuk disebut nama Allah, untuk disebut nama Allah di dalam masjid. Masjid ini tujuan utama sekali ialah sebut nama Allah. Semua orang mari ke sini datang ke masjid untuk sebut nama Allah. Oleh sebab itu dalam masjid tak boleh dicampurkan dengan perkara yang tidak membawa kepada sebut nama Allah. Nak mari berjual dalam masjid, nak mari nak tunjuk barangai dalam masjid, misalnya lah. Macam mana, macam-macam lah kita katalah macam tu. Yuzkara fiha, tak boleh dalam masjid ni. Yuzkara fiha hasmu, semayang, ibadat, zikir, hal-hal luar tak payah awak masuk dalam masjid. Di luar masjid, di luar masjid itu dua perkara dengan masjid lah, kita kata macam tu lah. Yuzkara fiha hasmu. Satu ketika seorang Arabi datang ke masjid, kencing dalam masjid. Macam mana dia darat, dia Arabi, kecil dalam masjid. Bila kecil dalam masjid, masalah ni masalah besar ni. Masalah besar, orang rela berperang kalau masjid dia diceroboh. Ini masjid dia dinajiskan. Arabi, dia baru masuk Islam, dia tidak mengerti. Ingat suku rumah dia di mana-mana pun boleh, tempat tidur pun boleh. Tiba-tiba dikotorkan masjid. Kalangan para sahabat ada yang angkat kasut nak pukul, yang ada tongkat, yang ada, kalau yang ada pistol muncul nasib baik, tak ada. Kalau macam itulah nak laku kesel, Nabi kata jangan. Sebab apa? Dalam masjid ni tak layak macam tu. Masjid ni tempat yang aman, paling aman. Dia melakukan najidah. Najidah kalau dia pukul dia pun habis, dia lari, habis seluruh masjid ni kotor. Jadi kalau begitunya Nabi kata biarkan. Jadi oleh kerana pada ketika itu orang melihat amar ma'ruf nahi mungkar ni, memang pun amar ma'ruf nahi mungkar setengah antara perkara mungkarnya mengotori masjid. Tapi Nabi mempunyai politik yang jauh. Amar ma'ruf nahi mungkar betul, tetapi jalannya mesti betul juga, kaedah bertindaknya mesti betul. Bahaya yang mungkin timbul di sebalik itu pun mesti juga diberi perhatian. Nabi kata la tuzrimuhu ay la taqta'u baulahu. Jangan kamu apa-apakan dia, yakni jangan kamu kejutkan dia yang sedang kencing itu. Arabi. Selepas itu Nabi pun beri nasihat kepadanya. Nabi nasihat, para sahabat pun dia budak yang baik pada ketika ini. Dia dengar ketua Nabi pasal apa tak dengar. Nabi kata janganlah jatuh habis kayu yang ada di tangan pun. Ia tak baik dengan Arabi pun baiklah pula. Tapi macam mana boleh kecil dalam masjid? Macam tu. Kemudiannya selepas itu Nabi nasihat, innal masajid la yasluhu illa li dzikrillahi was salati wa qira'atil Quran. Wahai Arabi, aku nak cakap kepadamu satu perkara, masjid ni tak layak kecuali untuk zikrullah, untuk baca Quran dan untuk sembahyang. Ini dua tiga perkara. Lain daripada itu tak boleh. Sahabat-sahabat lain pun dengar, berpuas hati dengan nasihat itu. Kemudian selepas daripada nasihat, Arabi pun terima dengan baik. Nabi panggil salah seorang sahabat, bawa air, mari tolong siram ke atas tempat yang dikencing oleh Arabi tadi. Sangat begitu, jauh bertindaknya.
Jauh Nabi siram. Para sahabat pun bawa air boleh jadi semua. Para sahabat pun suruh bawa air, minta tiga baldi, datang 10 baldi. Pasal Nabi suruh, datang mari. Dan hadis itu sangat penting, peristiwa itu sangat penting sampai pada hari ini, iaitu salah satu daripadanya bagaimana untuk menjaga kehormatan masjid. Pertama, ditunjukkan jelas dalam hadis itu. Kemudian bagaimana pulanya cara untuk membersihkan bumi. Nak bersihkan bumi, caranya siram air ke atasnya, biarkan dia terkena panas matahari, kering, maka bersihlah. Baik, sekarang Al-Quran menyatakan waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Yang lebih zalim ini orang ini, sebab mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman, mereka mempertikaikan iman orang lain, sedangkan mereka mempunyai agenda sendiri. Wa ta'a fi kharabiha, dan mereka pula berusaha untuk meruntuhkan masjid, pula berusaha untuk. Dalam bahasa Arab, sa'a yas'a maknanya jalan. Sa'i antara Safa dengan Marwah tu sa'i, dia berjalan lari-lari begitu. Sa'a maknanya berusaha pada. Fi maknanya pada. Lain kalau sa'a bi kharabiha, dia berusaha meruntuhkannya. Dia sendiri bawa kapak parang mari meruntuhkan masjid, itu sa'a bi kharabiha. Tapi kalau sa'a fi kharabiha, dia atur. Dia tidak sendiri runtuhkan masjid. Dia buat cari jalan supaya masjid itu jadi runtuh. Dia macam mana? Dia hasut orang lain jangan pergi ke masjid. Hasut itu sa'afi kharabiha. Dia perintah orang lain supaya buat kacau dalam masjid. Dia macam-macam lagi. Itu sa'afi kharabiha. Ini lebih buruk. Kadang-kadang guna kuasa yang ada padanya macam-macam lagi dia lakukan supaya masjid yang makmur tidak lagi makmur, dan tidak makmur itu artinya runtuh lah. Masjid itu ada saja buat apa? Masjid sebagai tempat untuk menjadi tempat orang melawat saja misalnya, tapi tidak digunakan untuk ibadat, itu pun kharab. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Orang itu tak patut masuk kerana masjid. Kalau masuk dalam masjid ni tujuannya untuk meruntuhkan masjid, tak payah masuk. Tak payah. Kalau nak masuk macam mana masjid? Khaifin, mesti takut kepada Allah. Masuk dalam masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku minta mohon kepadamu kelebihanmu. Masuk dalam masjid. Untuk dapatkan kelebihan Allah ini, masuk dalam masjid mestilah dengan penuh rasa takut kepada Allah. Segala amalan dalam masjid, amalan tadilah amalan yang boleh menyucikan, amalan yang ada hubungannya zikir, sembahyang dan baca Quran. Ialah kuliah mengaji dalam masjid itu zikirlah tu. Kita katanya tu zikirlah, jangan tidaklah harfiah sembahyang. Masjid sembahyang saja. Masuk dalam masjid mestinya zikir saja, masuk baca Quran saja. Mengaji kuliah tu masuk dalam ni lah. Tapi tidur kita tak ada nak kata lagi. Saya nak kata lagi tidur. Kita nak tengok dulu tidur tu macam mana. Tidur tu macam mana. Kalau tidur nampak selesa sangat ni, tilang pun bawa mari, segala bata-bata peluk pun bawa mari, kita kata buanglah bata peluk tu, datang tak payah tilam lah. Tak payahlah, sedap sangat tidur. Jadi kita tengok tidur hanya sebagai jalan untuk ibadat, sebagai jalan. Jika jalan ni nampaknya lebih selesa daripada, lebih besar agendanya daripada ibadat, maka kurangkan sikit. Tidur tidak tak boleh. Tetapi kita mesti tahu matlamat tidur itu. Matlamat tidur dalam masjid ni nyaman. Sebab itulah hisap rokok dalam masjid. Masjid ni pun ada sebenarnya, saya tengok ada. Hisap rokok dalam masjid tidak sangat-sangat tidak sesuai. Di sini berbual dalam masjid sangat-sangat tidak sesuai. Bawa perkara-perkara yang kita rasa tidak sesuai dengan masjid patut dihentikan segera. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ancaman terhadap mereka, lahum fid dunya khizyun, bagi mereka hina hidup dalam dunia ini. Sebab apa? Tempat masjid ni dia namanya rumah Allah. Apabila masjid rumah Allah diisikan dengan perkara yang tidak sesuai dengan Allah, maka di mana tempatnya? Zalim. Walahum fil akhirati azabun azim, bagi mereka beroleh kehinaan yang sangat besar di dunia dan di akhirat.
sangat besar pada hari akhirat. Akhirat yang paling besar. Di dunia ini kita katakan kita boleh bersihkan. Di akhirat, di dunia kita ada jalan. Ada jalan kita boleh, kita masuk jalan salah, corner belakang ambil jalan lain. Kita sesat, salah masuk jalan. Kita nak pergi ke lain, salah masuk jalan. Dunia boleh. Akhirat tak ada, bila masuk satu jalan salah terus dengan salah. Jadi kalau begitu azab di sana lebih besar. Jadi oleh kerana itu perlu diberi perhatian sangat kepada ayat ini. Seorang tidak boleh nak katakan ayat ini dia mengenai Yahudi, Nasara, mengenai musyrikin, tak mengenai Islam, tak kena mengena. Sebenarnya disebutnya masa kita. Dia membabitkan masjid, perkelahian mengenai agama. Oleh kerana Islam agama yang terakhir, dia ada menyentuh kalau ini hakikatnya. Yahudi dan Nasara mereka berbaik-baik antara satu dengan lain hanya kerana ingin meruntuhkan Islam. Jadi oleh kerana itu yang disebutnya di sini Masjid Allah, masjid Allah. Kalau pada zaman Yahudi rumah itu pun masjid Allah juga. Zaman dia sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad. Zaman Nasara pun demikian juga. Tapi unsur meruntuhkan masjid ini satu isu yang berlaku sepanjang zaman manusia. Seterusnya walillahil masyriq wal maghrib.